Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Teacher Hara here. Selamat Tahun Baru 2023 dan semoga tahun ini memberi pelbagai keriangan dan kebahagiaan dalam hidup anda. Baik, jom kita mulakan dengan latihan intensif 1.2. Soalan nombor 1. Dua fungsi ditarifkan oleh fx, 2x tolak 1 dan gx, x per x tambah 1 dengan syarat x tidak boleh negatif 1. Cari A dan B. A, FG dan GF bermaksud dia nak fungsi gubahan FG iaitu G dimasukkan dalam F dan juga GF, F dimasukkan dalam G. Masuk kat mana? Okey, jom kita buat. FG kan, okey, kita letak dalam bentuk yang cantik sikit lah, bentuk gubahan dalam bentuk X kan. Okey, semua ni dalam X, 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 X. Alright. So, siapa masuk dalam siapa? G. Okey. G ini bahagian ungkapan masukkan dalam F. Okay, masukkan dalam X ini. Ataupun kita bulatkan dia. Right. So, jadi dia akan jadi 2. X dah tukar jadi ungkapan ungkapan G kan. Okay, X per X tambah 1. Jangan lupa tolak 1 itu. Okay, tolak 1. Okay. Cantikkan dia. 2X per X tambah 1 tolak 1. Ini dah betul ke? Betul. Tetapi secara pecahannya tak seimbang kan pecahan dia kan? Okey, kita buat. So, X tambah 1. X tambah 1. Alright. So, it will be per panjang bawah ni. X tambah 1. Di atas dah jadi. Okey. So, 2X tolak X tolak 1. Kemudian dia akan jadi 2x tolak x, x tolak 1 per x tambah 1. Ada syarat tak? Ada. Sebab apa? Kita ada per kan? Dan ada x bawah per tu. So, x tidak boleh negatif 1. Macam mana tahu negatif 1? Okay, kalau tak tahu macam mana boleh dapat negatif 1, awak buat je macam ni. X tambah 1 tak boleh sama dengan kosong. Sebab bawah per memang tak boleh kosong kan? Nanti dia undefined. So, x tidak boleh negatif 1. Okey, untuk fungsi gubahan GF, kita buat fx. Okey, fx ini masukkan dalam x. Oh, ada 2x. Satu di atas, satu di bawah. Alright, so 2x tolak 1 per 2x tolak 1 tambah 1. Okey, so it will be 2x tolak 1 2x. Okey, ada syarat tak? Ya, ada. So, buat macam ni. 2x tak boleh kosong. So, x tak boleh kosong. Senang kan? Okey, untuk B, dia minta kita letak nilai di dalam fungsi gubahan yang kita dah siapkan di A tadi. Jadi, kita ambil sahaja fungsi gubahan yang kita dah siapkan tadi. Tapi kita letak 2. Boleh letak dulu x tolak 1 per x tambah 1. Time ni syarat dah tak perlu dah. Sebab kita tahu x itu bukanlah negatif 1 kan. Sebab tu dia bagi 2 sini. Okay. So, kita boleh terus masukkan saja. So, 2 tolak 1 per 2 tambah 1. So, it will be 1 per 3. Okay, cantik. Okay, untuk GF pula. GF negatif 1 per 2. Okay, ungkapannya adalah 2x tolak 1 per 2x. So, masukkan sahaja 2 negatif 1 per 2 tolak 1 per 2, 1 per negatif 1 per 2. Okay, so it will be potong sini, potong sini, potong. Okay, negatif 1, 1, negatif 2 per negatif 1. So it will be 2. Okay, untuk soalan 2, fungsi f dan g ditarifkan oleh fx dan gx dengan keadaan h dan k ialah pemalar. H dan k ada dalam g sahaja, fungsi g diberi g3 sama dengan 8 dan gf2 sama dengan 5. A, nilai h dan nilai k. So, kita boleh expect kita akan buat persamaan serentak lah kat sini. Macam mana tahu boleh tahu macam mana nak guna persamaan serentak adalah dua unknown yang dia bagi, h dan k, dan nilai akhir ni. Okay, nilai akhir tu pun dia bagi juga. Maksud kita akan substitute, kita akan gantikan nilai-nilai dalam x. Okay, sebab X yang pertama dia bagi 3, X yang kedua walaupun dalam fungsi gubahan dia bagi 2.
Okey, tak apa. So, kita penuhkan dulu maklumat yang dia bagi. Okey. Jadi, this one is the trick. Okey, sama dengan 8 tu letak jauh sikit. Macam ni. Jadi, penggantian yang kita nak letak tu bahagian ini. Okey. So, 3 kan? 3 itu adalah X. So, 3 darab H kan? Ni, 3. Untuk yang X tu. 3 darab H, 3H. Tambah K. Okey. So, ini persamaan yang pertama. Okey, persamaan serentak yang kita nak buat nanti. Okey, yang kedua adalah dia bagi kita GF2 sama dengan 5. Okey, 2 itu adalah untuk F. Betul? 2 ini untuk F. Jadi, 2 tu adalah X untuk F. Jadi, yang ni semua jadi 2. Okey, jadi 2. G letak dulu. Sebab kita tak kacau dia lagi. X itu dah jadi 2. So, 2 tolak 2 tolak 1. 2 per 2 tolak 1. Sama dengan 5. Sorry. Sama dengan 5. Okey. So, dia jadi berapa ni? 2 lah. Okey, 5. Okey, 2 pula ni. Okey, 2 ni pula untuk X dalam G. So, yang ini X dalam G kan? Okey. So, it will be 2 darab H, 2H. 2H tambah K sama dengan 5. Okey, ini persamaan yang kedua. Kemudian, dah dapat ke nilai H dan K? Belum. Sebab itu kita kena buat teknik penggantian dalam persamaan serentak. Okey, kalau teacher tengok, ganti dah okey. Kita ada 2 kan kaedah dia. Satu elimination dengan substitution. Teacher nak buat elimination. Okey, iaitu teacher pilih yang pertama tu, tolak yang kedua. Sebab teacher nampak 8 ni besar kan, boleh tolak 5. Sebab tu teacher pilih 1 tolak yang kedua. So, it will be letak sini 3H tambah K sama dengan 8. Lepas tu tolak, buat macam ni, 2H tambah K sama dengan 5. Okey, cantik. Alright, so 8 tolak 5, 3. Kalau tak nampak, buat je macam ni, tolak, tolak, tolak. Boleh? Okey, kalau nampak letak dekat luar ni pun dah okey dah. Alright, so K tolak K. Ni teacher padam lah nanti tak. So, K tolak K, kosong lah. Tak payah tulis pun tak apa. So, 3H tolak 2H. Jadi H. Oleh itu, tak cantik. Oleh itu, H adalah 3. Okey, cantik. Nilai H dah dapat. Now, kita dah dapatkan nilai K. Ambil je lah mana-mana 1 dengan 2 tu. Teacher ambil 2 lah. Alright. So, 2H. H dah tahu kan? H dah tahu, letaklah 3. Tambah K. Tambah K sama dengan 5. So, K ni persamaan linear. 5 tolak 2 darab 3, 6. Positif. Pindah jadi negatif kan? Tolak 6. Sama dengan negatif 1. So, K is negatif 1. Dapat. Okey, untuk soalan nombor 2. Nilai A jika FGA sama dengan 3. Okay, kita buat dulu fungsi gubahan tu. FGA. So, A tu adalah X untuk G. Sama dengan 3 kan? Sama dengan tu letak jauh sikit lah, boleh. Okey, macam tu jauh dia. Okey, F kita tak usik lagi. Sekarang ni GA. Alright. So, H tadi kita dah dapat 3. K tadi dapat negatif 1. So, tambah tolak, tolak lah. Okey, nampak? X sekarang dah jadi A. So, 3A tolak 1. Okey. So, 3A tolak 1 ni adalah X kepada X dalam F. Alright. So, X sekarang dah jadi 3A tolak 1 per 3A tolak 1. Okay. Yang ni, jangan lupa tolak 1 tu. Okay, sama dengan 3. Tolak 1. Teacher pun lupa. Okay. Kemudian, cantikkan dia. So, 3A tolak 1 per 3A tolak 2, 3. Okay, cantik kan? This one kan persamaan linear. So, kita laju sikit lah. 3 tolak 2, 3A tolak 1. So, 3 jadi 3A tolak 1. 9A tolak 3A tolak 1. So, sama tak? So, A adalah 5 per 6. Okay, so jadi A adalah 5 per 6. Okay. Sebab teacher tukar terus. Okay, sepatutnya kita A lah belas ni, tapi teacher tukar terus. Jadi sebelah kiri. Alright, so itu dia soalan nombor 2, A dan B. Baik, untuk soalan nombor 3, fungsi F dan G ditarifkan oleh Fx, A,
X tolak B dengan AB ialah pemalar dan GX, X tambah 4 diberi fungsi gubahan dengan nilai 2 sama dengan 9 dan GF dengan nilai 1/2 sama dengan 2. Cari nilai A dan B. So, we will be expecting persamaan serentak di sini. Kenapa? Sebab dia ada bagi A, B. Alright. Dan kena dibagi sama dengan 9 sama dengan 2. Sebab itu kita boleh terfikir, oh, this one maybe persamaan serentak. Kan? Okay. Kemudian, jom kita buat. Penuhkan dulu apa yang dia bagi. Okay. So, FG 2. 2 adalah X untuk G kan. Okay, sama dengan 9. Sama dengan 9 letak jauh sikit. Tak jauh sikit. Sebab kita nak buat sesuatu di sini. Okay. Alright. So, 2 adalah G. So, ni 2 lah. 2 tambah 4, 6. Kalau teacher letak je terus, 6 boleh. Okay. Ataupun tak apalah, teacher letak je lah. 2 tambah 4, 6. So, F 6 lah sekarang. 6 sama dengan 9. 6 tu pula adalah X kepada F. So, sini 6. So, 6 darab A, 6A. Dia akan jadi 6A tolak B sama dengan 9. So, ini persamaan pertama. Okey. Gubahan kedua, GF. GF 1/2. Okey, sama dengan 2. Sama dengan 2 letak di hujung sikit. Okey, so 1/2 tu adalah untuk F. X yang ada di F. Okey, masuk kan? So, G kita tak usik lagi. So, 1/2A. 1/2A tolak B. Okey. Kemudian, 1/2A tolak B ni adalah X kepada G. Okey. Alright, itu. So, 1/2 tolak B tambah 4. Sama dengan 2. Dah cantik. Tapi cantik kan lagi. So, 1/2 tolak B. So, 2 tolak 4. Ya. 2 tolak 4. Sebab sini positif, pindah sana. 2 tolak 4, negatif 2. Okey, so ini adalah yang kedua. Cantik. Kita dah nampak sini. Okey, tolak B, tolak B. So, kalau lah tolak, tambah. So, tolak dengan tambah nanti, potonglah B kan. Okey, sebab itu, 1 tolak 2. Okey, so kita buatkan dia. 6A tolak B sama dengan 9. Bracket 1/2 A tolak B sama dengan negatif 2. So, tolak. Alright. So, dia akan jadi 11/2 A tolak jadi tambah. Kan? So, tolak tambah B. Habislah situ. Okey. Sama dengan. Ni pun sama. Tolak jadi tambah. Jadi, 9 tambah 2. 9 tambah 2, 11. Okey, so A adalah 11 darab 2, 22. 22 bagi 11, 2. Okey, A dah dapat. Sekarang kita nak dapatkan B pula. Teacher ambil yang pertama tu sebab nak elakkan 1/2 ni. Okey, so 6A. 6A. A kita dah tahu. 2 tolak B sama dengan 9. Jadi, 6 darab 2, 12. Okey. Teacher letak sini boleh tak? 12 tolak 9B. Oleh itu, B adalah 3. Okey. There you have it. A dan B. Soalan nombor 4. Fungsi F dan G ditarifkan oleh Fx 2/x tolak 3 dengan syarat x tidak boleh 3 dan Gx hx squared tambah K dengan keadaan H dan K ialah pemalar, which is kita tak tahu H dan K tu apa, tetapi ia adalah digit. Okay. A diberi G2, ya, di mana X tu adalah 2, sama dengan 5 dan GF1 ialah negatif 1. Hitung nilai H dan nilai K. Alright. So, kita boleh expect, okay? Kita boleh expect yang cara untuk mendapatkan H dan K ini adalah menggunakan persamaan serentak. Kenapa? Sebab dia bagi kita, pertama dia bagi kita H, K. Itu yang pertama. Okay, ada 1, 2. H, K. Satu lagi, dia bagi persamaan. Dia bagi persamaan, 2 persamaan ini. Satu yang single, fungsi single dan satu lagi fungsi gubahan yang mana kita akan gantikan. Ya, kita akan gantikan dalam dua-duanya dalam single dan juga fungsi gubahan. Baik, jom kita buat. Kita buat A, G2. G2 di mana X tu akan jadi 2 lah. Okey, sama dengan 5 tu letak jauh sikit. Okey, mana G? HX squared. So, 2 ni untuk siapa? 2 ini untuk
X. Sebab dia tak cakap pun H tu apa, K tu apa. Kan? Okay. So, H, kekalkan H. Okay, kekalkan H. Tapi X ni dah jadi 2. Okay, 2 kuasa 2. 2 kuasa 2, 4. So, 4 darab H, 4H ya. So, 4H tambah K. Okay, ini adalah yang pertama. Sama dengan 5. Okey, ini adalah persamaan pertama. Persamaan kedua, kita perlu gunakan fungsi gubahan. Okey, kita perlu gunakan fungsi gubahan sama dengan 1, negatif 1. Alright. So, letak G dulu. 1 itu, okey, 1 ini untuk X dalam F. So, mana? Ni. Right. So, kalau nak cepat, letak sini 1. So, kira terus kat sini. 2, 1, negatif 3, 1 tolak negatif 3, negatif 2 kan? So, 2 bahagi negatif 2, negatif 1. So, negatif 1 di sini. Ni teacher buat cara cepat sikit lah. Tunjuk yang 1, 1, 1 kan? Okay. Senang. Kita ada negatif 1 untuk X kepada G. Okay, di mana fungsi G kita? Okay, fungsi G kita ada H, ada K. Tapi bukan untuk itu, untuk X. So, negatif 1 di sini. Negatif 1, squared 1. 1 darab H, H. So, H tambah K sama dengan negatif 1. So, ini yang kedua. Alright, so dia suruh hitung nilai H dan K. Alright. So, kita je nak gunakan elimination. Penghapusan. Okay, yang mana teacher nak buat? Yang pertama tu, tolak yang kedua. Sebab apa teacher nampak? Teacher nampak 5 ni lebih besar dari negatif 1. Dan K single. Okay, single ni lah. Dia 1 kan? So, kita boleh tolak dia nanti. Alright. So, elimination. 4H tambah K sama dengan 5H tambah K sama dengan negatif 1. Teacher nak hapuskan K tu supaya dapat H sahaja. So, di sini kita pun pilih lah. Kita nak tambah ke kita nak tolak di sini. Okay. Sometimes ada student yang macam tak pandai tau. Dia nak tambah ke dia nak tolak. Jadi kalau sampai macam tu, try buat tambah dulu. Okay, try buat tambah. Katalah 4H tambah H, 5H. And then K tambah K. Jadi 2K. Dah ada balik H dengan K. Padahal kita nak hapuskan salah satu. Itu maksud dia elimination. Hapuskan salah satu. Okay, jadi bukanlah tambah. Alright. Maksudnya tolak lah. Ataupun darab ataupun bagi. Tengoklah macam mana. Alright, so tolak. Tolak kita ada 4H tolak 3H, 3. 4H tolak 1H, 3H. K tolak K, kosong. Tak payah tulis tak apa. Kemudian ni, okay, ini tolak dia jadi tambah. 5 tambah 1, 6. Okay. So, H adalah 6 bahagi 3, 6 bahagi 3, 2. Okay. So, H dah tahu dia nak K pula. Okay, H dah tahu K pula. So, K sama dengan, kita ambil yang ini. Okay, sebab terus je H ni dapat 1H kan. Tak apa, teacher tulis. H tambah K adalah negatif 1, yang original punya. So, H kita dah tahu. 2. So, K adalah negatif 1, 2 bawa ke sana negatif 2. So, it will be negative 3. Okay? Got it? Alright. So, sekarang, dia dah bagi H dan K. Kita dah dapatkan H dan K. Bermaksud, fungsi G dah jadi 2x squared. Tolak 3. Tolak 3. Okay? Ini cantik. Dah cantik. Dah sempurna fungsi G kita. Sebab H dah tahu, K pun dah tahu. Sekarang, soalan B. So, fungsi hubungan G fx. So, maksudnya fx masuk dalam G. Okay. So, G adalah 2. X sekarang adalah fungsi fx. So, 2. X tolak 3. Squared. Kan? Kita ada squared. Tolak 3. Jangan lupa. Selalu student akan lupa. Okay. So, squared ini, kuasa 2 itu adalah untuk setiap pecahan atas dan pecahan bawah ya. So, it will be 4 ya. This one is 4. 4 darab 2, 8. Okay. 8. X tolak 3 squared. Tolak 3.
Okay. Kalau ikutkan ni dah betul. Tetapi secara pecahannya dia tak tepat. So, kita bagi dia sama. Sama rata. 3/1. This one. Oh, sorry. Kenapa tak letak tutup kurungan? Will be x 3 squared. X minus 3 squared. Okay. So, bawah akan jadi x tolak 3 squared. Atas akan jadi tolak 3. Okay, this one boleh extendkan dia. Okay. So, x squared. So, x squared. Negative 3 squared. Positive 9. So, 2 darab 3, 6. Negative 6, negative 6x. Negative 6x. Okay. Cantik tak macam ni? Tak cantik tapi tak tepat. Kita nak cantik dan tepat. Jadi, kita perlulah expand. Okay, selepas kita expand, kita akan dapat apa? 8 tolak 3x squared tolak simak 3 27 tambah 18x. Okay, bawah sama je lah kan? Right, so x minus 3 squared. Okay. Pemudahkan dia. Simplifykan dia. So, it will be negative 3x squared plus 18x minus 19 over x minus 3 squared. Yang mana syaratnya x tidak boleh 3. Okay, sebab kalau x 3 apa? Kalau x 3, bawah ni terus jadi kosong. So, dia macam invalid lah. Ya? Right, so itu untuk soalan nombor 4. So, nombor 5 diberi bahawa fx ax tambah b dan f kuasa 3 sama dengan 27x tambah 13. Cari a, nilai a dan nilai b. Alright, so ciri-ciri yang ada pada soalan ni adalah fx. Dia bagi fx juga. Tapi this one is f kuasa 1. F kuasa 2 dalam bentuk AB tak ada. Dalam bentuk yang normal pun tak ada. F2 pun tak ada. F3 pun tak ada. Yang dalam bentuk AB lah. Jadi sebab itu kita kena extend F itu sampai F kuasa 3. Baru kita compare dengan yang normal punya. Okay, this one tak normal. Maybe lah teacher panggil macam tu. Right, so A. Dia minta A dan B ya. So F squared. Teruskan. Kita nak F2, F3 kan dalam bentuk A dan B. Alright, so F2 adalah F. Nampak? Okay, Fx. Okay, teacher buat ke bawah. So, Ax plus B. Okay, ni yang kedua. Ada lagi tambah B. Sometimes dia selalu tercuai kat situ. Plus B ni selalu akan tak tulis. Aduh. Jangan macam tu ya. Tulis. Alright. So, expandkan dia. Kembangkan. Jadi A squared X plus AB plus B. Itu untuk F2. Okay. Untuk F kuasa 3. It will be F. Ambil balik. F squared X ni tadi. Alright. Okay. A. Yang F squared ni. So, A squared X AB plus B. Plus B. Okay, cantik kan? Alright. So, A cube. A kuasa 3X. A kuasa 2B. Plus AB. Plus B. Okay. Dah ke sini? Belum. Okay, di sinilah kita dapat F3. Ni F3 juga. Tapi ini dalam bentuk yang ungkapan yang cantik lah. Dia ada X juga situ. This one ada A, B, X pula kan. Sebab itu perlunya kita compare. Alright, jom kita compare. Mungkin nak tulis sikit sini, bandingkan. Okay, bandingkan F3 dengan F3. F3 yang ada A, B tu lah dengan yang ada X sahaja. So, macam mana? Pertama, kita tulis yang biasa tu dekat sini boleh? 27x tambah 13. Tak cantik. So, yang ini kita akan tulis A kuasa 3x plus A squared B plus AB plus B. Alright. Yang ini teacher nak tunjuk
Okay, tengok betul-betul. Mula kita tengok dulu. Okay, kita ada X. Ini pun X. Automatically, 27 ini adalah di sebelah X. Jadi, kita dapatlah dekat sini. A3, A kuasa 3 tu sama dengan 27. Therefore, A adalah 3. A dah dapat. A dah dapat. Jadi, bakinya ada siapa? Bakinya ada positif 13 kat sini. Bermaksud, bakilah juga di sini. Right. So, kita tulis. A tu kita dah tahu dia 3. So, 3 kan? 3 kuasa 3, 9B. 9B tambah 3B tambah B. Sama dengan positif 13. 13 lah. Jadi, dia jadi berapa ni? 10, 13. 13B. 13B sama dengan 13. Jadi, B adalah 1. Okay. Dah dapat A, dah dapat B. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan B. Soalan B, tapi kalau boleh kita cantikkan dulu fx itu. So now fx adalah 3x tambah 1. 3x tambah 1. Ya, jadi dia minta kita, dia minta kita yang B. Dia nak apa yang B? Kita besarkan sikit. Okay, dia nak f kuasa 4. F kuasa 4 bermaksud F darab dengan F3 dalam bentuk X. Okay. So, F yang single, F kuasa 1 ni, 3 lah. X sekarang dah jadi F kuasa 3. F kuasa 3 inilah. Okay, F kuasa 3, so 27 X plus 13. Okay. Lagi? Plus 1. Plus 1. Plus 1. So, 81x tambah 39 tambah 1. So, dia akan jadi 81x tambah 40. So, inilah kita punya F4. Okay, boleh? Soalan nombor 6. Raja di sebelah menunjukkan sebuah kotak tisu dengan tapak berbentuk segi 4 sama bersisi X cm, okay, XCM, dan tinggi 10 cm. Betul, tinggi dia 10. Tulis luas tapak kotak A dalam simbol A iaitu area, okay, bahasa Inggeris kat sini, sebagai fungsi X, macam tu. Okay, dan isi pada kotak V, volume, okay, sebagai fungsi A. Okay, kita nak buat luas tapak kotak ni A. Kita tahu dah kalau luas untuk segi 4 sama adalah, okay, panjang darab lebar. Sekarang ni dia nak simbolnya A. Walaupun bahasa Inggeris tak apalah. Fungsi X. Letak. Ini wajib. Sebab dia dah kata dekat situ fungsi X. Jangan tulis A sahaja ya. Okay. So panjang darab lebar. Panjang dia X. Okay. Kita cuba macam ni. Panjang dia X. Lebar dia pun X. Jadi it will be X kuasa 2. Betul tak? Betul tak kita punya fungsi dalam fungsi X? So, jawapan kita pun mesti ada huruf X. Ya, betul. Macam ni lah. Ya. Jadi, untuk volume pula. Untuk volume fungsi A. Sama dengan panjang darab lebar. Panjang darab lebar, darab tinggi. Okay, panjang darab lebar tu kita dah dapat dalam bentuk X. Okay, tak apalah. Kita tulis dulu. Okay, panjang darab lebar ni kan? X squared. Darab T. T tu dia dah bagi. Nilainya 10. Okey, tak apa. So, ikutkan memanglah 10 X squared. Tetapi disebabkan dia nak dalam bentuk A. Dalam bentuk area. X ni kan A. Betul? X ni kan A. Jadi, ubah sahaja. Jadi, 10 A. Boleh? Okey, untuk soalan B ni memang tak ada jawapan di belakang buku teks tu. Tetapi, why not I give a try? Okey, tunjukkan isi padu V adalah hasil gubahan daripada kedua-dua fungsi ini. Hasil gubahan maksudnya kita ada fungsi gubahan kan kat sini. Kedua-dua fungsi. Kita ada fungsi apa? V. Kita ada fungsi A. Okey. Kalau ikutkan area iaitu panjang darab lebar ada dalam V iaitu panjang darab lebar darab tinggi. Kat sini pun kita dah boleh prove kan sebenarnya. Tapi dia nak daripada soalan ini sendiri. Jadi apa yang kita perlu buat adalah tulis balik. Kita dah tahu kan di sini dia punya relation dia. Okay, relation dia A ni masuk dalam volume. Jadi kita tulislah volume. Okay.
Yang mana A, X. Dekat atas pun tadi kita dah tulis dah. Kita akan dapat apa? 10A. 10A. Okay, 10A in which A itu adalah X squared. X squared. Alright. So, proof. Dah, tu je lah. Soalan nombor 7. Fungsi f ditarifkan oleh fx, x tambah 6. Cari fungsi g dalam setiap yang berikut. A. F, G. 2x squared tolak 3x tolak 7. Okay, so macam mana kita nak buat peta dia adalah gx dulu kan. Okay, gx dulu. Sebab kita sometimes kita tak terfikir kita nak buat 1 ke, kita nak buat 3 ke, nak buat 2 kan. So, kita buat dulu dia punya hubungan dia tu. Hubungan mesti kita letak macam ni. Okay, lepas tu dia menggabungkan set pertama dengan set yang kedua dan fungsi yang seterusnya fx. Fx. So, bermaksud kita ada 2 fungsi bersama 3 set, okay? Kenapa teacher buat macam ni? Sebab dia ada kaitan dengan prosedur untuk kita buat calculation nanti, okay? So now, gx. Dia bagi kita, dia nak g. Okay, dia nak g. Tapi memang tak ada g kat sini. Betul? Tak ada g, kita turunkan gx ni. Fx, kita ada x tambah 6. Okay. Dan memang dalam fungsi gubahan, g dimasukkan dalam f. Bermaksud, g ini adalah x. Alright. So, mengikut calculation, kita bolehlah tulis fx, fgx sama dengan 2x squared tolak 3x tolak 7. Okey. Sekarang ni, tengok pada peta ini. Okey. Kita tengok pada kat sini lah. Okey. Gx dah jadi x kan? So, kita tulis. Ini bahagian left hand side ni. Okey. X sekarang dah jadi gx tambah 6 sama dengan 2x squared tolak 3x tolak 7. Bermaksud kita nak g. Okey. Dia pun nak suruh kita cari g. Okay, gx sekarang adalah 2x squared tolak 3x tolak 7 tolak 6. Bermaksud, bermaksud simplifykan sahaja. 13, right? Okay. So, this is it. Okay, soalan 7b. Gf. Okay, x squared tambah 4. Tetapi sekarang, G itu berada di depan. Don't worry. Everyone don't worry. Just lukis peta tu ya. So now, kita lukis. 2 fungsi bermaksud ada 3 set lah. Okay. Ada 3 set kat situ. So, start dengan fx. Alright. So, 1, 2. Yang kedua, kita ada gx. Alright. Yang ketiga. Kita tak guna pun set tu. Tapi just nak imagine dan kita nak melengkapkan peta kita. I suggest that you do that, alright? So now, fx. Dia ada bagi fx, okay, ada x tambah 6. Gx ada tak? Tak ada. Turunkan. Okay, now, kita nak masukkan siapa dalam siapa, betul? Sekarang ni, fx dimasukkan dalam g. Fx, seluruhan fx ini, okay, keseluruhan fx ini masukkan dalam, tak ada x dalam gx ni. Tak ada x, tak ada ungkapan. Ada fungsi tu sahaja. Jadi, kalau dah jumpa kes yang macam ni, awak kena buat let. Ya. Iaitu let apa? Let y sama dengan x tambah 6. Jadikan x itu sebagai subjeknya. So, it will be y minus 6 equals to x. Alright, so dia jadi y tolak 6 sama dengan x. Yang mana yang tinggal ni adalah g y kita sekarang. Kita dah ubah segala ungkapan ini kepada y tolak 6 dan apa yang tinggal ni adalah g y. Bermaksud kita boleh tulis kat sini gy. Dia ada dua bahagian. Satu yang bahagian let, satu bahagian yang kita nak buat, nak dapatkan g tu. Okay? Nak dapatkan g ni. So gy sekarang dah jadi apa? Everything is y, right? So now x, ni x kan? Ni pun x. Sekarang x kita dah jadi dalam bentuk y. Alright. So y tolak 6 squared. Sebab apa? Sebab sini ada squared. Tambah 4. So now, permudahkan dia. Y squared tambah 36, 12y. Negatif 12y. Tambah 4. Okay. Mudahkan lagi. Y squared tolak 12y. Tambah 40. Tapi, kita kena tukar balik. Okay, kita kena tukar balik y ni kepada x. In which,
kalau kamu tekan kalkulator kamu dapatkan dia punya factorize dia. Okay, kamu dapatkan dia punya factorization. Dia akan keluar something about I dekat sini. Okay, dia akan keluar something about I kat sini, which is imaginary. Okay, ini topik yang agak tinggi sikit, tapi untuk SPM ni, bila dah keluar macam ni, dan kamu pun buat lab macam tu, terus je direct tukar GX sama dengan X squared. Tolak 12X tambah 40. Bila jumpa I ini, terus je direct, okay, terus je direct substitute. Okay, direct substitute, boleh. Alright, 7C. Okay, so kita dah nampak GFX. G tu di depan ya. Jadi seal 3 set. So 1, 2. Alright. Lalu lukis macam tu je. So FX kan, FX dengan GX sama juga macam tadi. So FX ada X tambah 6, and then GX tak ada. Okay, so kita pun acah-acah lah nak letakkan FX ni dalam X ni, tapi tak ada pula F kat sini. Ada fungsi je. Sebab itu kita came out dengan let. Kita come out dengan let. Let apa? Let Y lah. Let Y sama dengan X tambah 6. Really? Oh, X tambah 6. Okay, so it will be Y minus 6 equals to X, in which X ini adalah yang terbaru untuk GX. No, GY. Sebab apa GY? Sebab dalam ni Y. Okay. Right. So now, itu habis part let. Okay, sekarang kita nak bagi part soalan dia lah. Okay, 8 tolak X. X sekarang dah bertukar jadi ini. Sebab ni kan. Okay. So, kita tulis masih lagi dalam GY. GY sama dengan 8 tolak X. X adalah Y tolak 6. Okay. So, 8 tolak Y tambah 6. Therefore, 8 tambah 6, 14. 14 tolak Y. Tapi kita tak nak. Okay, kita tak nak Y tu. Kita nak dalam bentuk X. So, gunakan substitution. So, terus je kita direct substitution. Jadikan dia GX sama dengan 14 tolak X. So, there you have it. Soalan 7. A, B dan C. Soalan 8. Raja di sebelah menunjukkan hubungan antara set P, Q, R. Diberi P, peta Q, fungsi X minus 1 over 3. Dipetakan R, F, G, fungsi hubungan. Tulis fungsi menentukan P kepada set Q. Maksudnya dia nak kat sini. Betul? Tapi dia bukan dah cakap kat sini. Kan? So, X minus 1 over 3. Boleh je kita tulis terus. A sama dengan X minus 1 over 3. Boleh je macam ni. Tetapi, tengok dia punya syarat dia tu. Dia kata apa? Menggunakan tata tanda fungsi. Jadi kita kena tahulah dia ni fungsi F ke fungsi G kan? Sebab apa yang dia bagi ni nama set itu. Okay. So kalau tak nampak, kita lukis set seperti biasa, lukis peta seperti biasa. So kita ada PQR bermula dengan P sebab apa? Anak panah tu dia start dua-dua daripada P. So PQR. PQR. So, fungsi. Okay, sekarang kita nak tengok siapa yang di sini. Siapa di sini? Fungsi dia kan? So, tengok pada fungsi gubahan tu. Kita ada F, G. So, G dululah. So, G dulu, kemudian baru F. Okay. Alright. So, now, dia ada cakap kat sini, set P dipetakan kepada set Q. Which is, X tolak 1 per 3 tu di sinilah. Menggunakan tata tanda fungsi. Okay, so, kita buat dia punya jawapan. Okay, jawapannya adalah kita nak ambil apa kalau tanda fungsi? Dia punya nama set tu ke? Tidak. Okay, nama fungsi dia. So, GX. G, tata tanda dia. Tata dia. Kalau siapa yang follow teacher punya 1.1 ke 1.2 punya tutorial, teacher ada tunjuk tata tanda tu apa maksud dia. Alright, so check it out. Latihan 1.1 atau 1.2, which one? Alright, so tata tanda. Tanda is for the arrow. Okay, nak buat cantik macam gini pun boleh. And then, X minus 1. X minus 1 over 3. So, there you have it. Okay, soalan 8B. Fungsi yang membentakan set Q kepada set R. Which is fungsi gubahan ni lah. Dia pun dah bagi kat kita kan. So, menggunakan lagi peta yang teacher buat ni. FX. FX ada tak? Tak ada. FX ada tak? Tak ada. Turunkan FX. So, X tolak 1 per 3. Masukkan dalam tak ada.
Tak ada X dalam ni kan. No X. So, di situlah kita perlu buat let Y. Okay, so kita buat let Y kat sini lah. Let Y sama dengan X tolak 1 per 3. Okay, so sebab itu je lah kita ada GX kan. So, sebab itu kita let Y sama dengan apa yang kita ada tu. Okay, jadikan X itu sebagai subjek. It will be 3 darab Y tambah 1 sama dengan X. So, X inilah kita punya Fy. Fy ya. So, masukkan dalam fungsi gubahan. Okay, so Fy equals to, so X kita ada 2 kat sini. Satu yang ada squared punya, satu yang single punya. So, X 3Y tambah 1. Nampak? Alright. 3Y tambah 1 squared tolak 3. 3Y tambah 1 tambah 6. Tambah 6. Okay, masukkan dalam kita punya fungsi gubahan. So, this one pemudahkan je lah. Okay, pemudahkan. 3Y, 3, 9, 9Y squared. Tambah 1. Tambah 2. 2 darab 3, 6. 6Y. Tolak 3, 9Y. Tolak 3, 1. Tambah 6. Okay, cantikkan lagi. Will be 9Y squared. Tolak 3Y. 6 tolak 3, 3. 3 tambah 4. 4. Okay. Dah cantik. Terus tukar kepada Fx. Okay. Kalau tak percaya kenapa kena terus tukar, awak buat factorization kat sini, and then nanti awak akan dapat I something imaginary macam tu. Sebab tu disebabkan dia imaginary, disebabkan dia let macam tu, let balik dia jadi X. Tapi tak payah let lah kali ni. Just direct substitution je. Okay. So, it will be 9x squared minus 3x plus 4. There you have it. 8A dan 8B. Okay, soalan nombor 9 ni lebih kurang macam soalan nombor 5 kan. Alright, so Fx dengan F kuasa 1. F kuasa 2 mana? F kuasa 3. Tapi tengok bentuk dia ada P, ada Q. Yang ini F3 yang dia bagi ni yang jenis normal punya lah. Ada satu pemboleh ubah saja. Tapi itulah yang F1 ni ada P, ada Q. Jadi kita extend lah. Kita panjangkan. Kita masukkan fungsi Fx ni dalam Fx dia sampai dia jadi F3. Okay. So kita buat. Sekarang kita nakkan F2 ya. F2 ni maksud FF kan. So letak dalam bentuk macam ni. So it will be Px. Okay. Plus Q. So P squared X plus PQ plus Q. Lagi untuk F3 dalam bentuk PQ tu. It will be F2 X. Okay. So P. Sekarang ni F2 ambil yang atas tu. P squared X plus PQ plus Q. Jangan lupa. Sama dengan P cube X plus P squared Q plus PQ plus Q. Okay, cantik. Sekarang ni kita nak bandingkan. Okay. Proses membandingkan yang mana yang ada PQ tu, okay, F3 yang ada PQ tu dengan F3 yang ada X saja. So, kita ambil P cube X. Kalau tak nak tulis pun kan, boleh je buat kat sini. Tapi, yelah, ni nak mencantikkan buku latihan agaknya. Tulis je lah. Okay, P squared Q plus PQ plus Q samakan dengan 8X tolak 7. Okay. Perhatikan betul-betul. X, kita nak tengok siapa dengan X ni kan. Okay, siapa pasangan X tu? So, 8. Therefore, P kuasa 3 tu pun 8 lah. Okay, letak kat sini. P cube sama dengan 8. Therefore, P adalah 2. Okay, tekan kalkulator atau kamu dah hafal pun boleh lah tu. Letak je P2. So, sekarang P dah dapat. Sekarang kita nak dapatkan Q. Nak dapatkan Q, kita ada negatif 7 balance dia. Okay, sebelah kiri kita ada yang ini. Alright, so P dah 2. So, 2 kuasa 2, 4. So, 4Q plus 2Q plus Q sama dengan negatif 7. So, dia jadi
7Q kan. 7Q negatif 7. So Q adalah negatif 1. Okay. So P dapat, Q pun dapat. Okay, untuk 9B, kita dah tahu P dan Q berapa. So bolehlah kita masukkan dalam fx. Okay, ini fx kita. Kemudian dia nak fungsi F4. Okay, F4 macam ni. Ataupun kita tulis macam ni lah, senang. Sebab kita nak tahu siapa masuk dalam siapa kan. Okay, so F3 masuk dalam F single. So kita ada F single kita dekat sini 2. X kita F3. Dia dah bagi kat atas tu 8X tolak 7. Okay, jangan lupa ada negatif 1 kat sini. Kalau lupa boleh bulatkan sebab kita takut terlupa. Alright, tolak 1. So 2 darab 8 16x tolak 7 darab 2 14 tolak 1 sama dengan 16x tolak 15. Okay, ini untuk F4 kita. Okay, untuk soalan 9C, teacher dah letakkan dalam bentuk table macam ni supaya kita nampak tersusun sikit kita punya F1, F2, F3, F4 ni kan. Alright, so macam mana kita nak tentukan rumus. Okay, rumus umum untuk Fn. Alright, mula-mula sekali, teacher suggest untuk kita tengok apa yang sama untuk semua hubungan. Obviously, nampak yang sama adalah X. Tak berubah pun. So, bolehlah kita tulis X kat situ. Okay, jadi kita tengok pula kepada nombor yang berpattern. Okay, kita ada 2, kita 4, 8, 16. Kalau orang yang dia terror dengan nombor asas ataupun kuasa 2 ke kuasa 3 tu kan, dia mesti boleh nampak pattern ni, iaitu okay, so kita nampak ada 2, okay, 2 dan 2. Kenaikan dia macam mana pula kan? So 2 kuasa 1 jadi 2 kuasa 2 jadi 4, 2 kuasa 3 8, 2 kuasa 4 16. Bermaksud apa yang sama tu kita letaklah 2. Okay, kita letak 2 kat sini. Jauh pula. Okay, kita letak sini. Kita letak 2, tapi yang menaik tu, okay, yang menaik tu kita letak N. Sebab dia pun nak kata N bilangan kan. Okay, yang mana letak syarat terus. N adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay, so tak habis lagi sebab kita masih lagi tak bercakap tentang 1, 3, 7, 15. Okay, kalau tengok nombor tu memanglah dia tak nampak patternnya. Kita nampak dia naik tapi nombor dia tak cantik untuk kita kaitkan dengan nombor asas ataupun kuasa 2, kuasa 3. Tetapi kita boleh relate kan dengan nombor selepas itu. Apa maksud teacher adalah selepas nombor 1, 2, selepas nombor 3, 4, selepas 7, 8, selepas 15, 16. Which is sama macam kawan dia tadi, 2, 4, 6, 8, 16 yang biru-biru ni kan. Okay, maksudnya sekali lagi 2N digunakan. Okay, sekali lagi 2N digunakan. Tetapi kita nak dapatkan yang satu ni, 1, 3, 7 ni. Okay, disebabkan dia tambah 1 je daripada nombor hubungan ni kan. 1, 3, 7, 15 tu. Sebab tu tambah 1. Dan tolak ni, okay, tolak kan sama je. So, tolak. Okay, so inilah dia. Okay, kalau nak test, boleh test. Ambil lah contoh, ambil take 3 lah kan. Take N to 3. Dapat tak nanti 8X tolak 7. Nak test, boleh. So 2, 3, X tolak 2, 3 tambah 1. Okay, dapat tak 8X tolak 7. Okay, kita tengok 2 kuasa 3, 8. 8X tolak 2 kuasa 3, 8. Negatif 8 tambah 1. Negatif 8 tambah 1, negatif 7. Okey, soalan terakhir nombor 10. N buah kereta dikeluarkan oleh sebuah kilang kereta dalam 1 hari selepas T jam beroperasi diberi oleh NT 100T tolak 5T squared. Okey, T syaratnya adalah T kosong hingga 10. Jika kos adalah RM untuk mengeluarkan X buah kereta ialah CN 15,000 tambah 8,000X. Jadi kos C sebagai fungsi masa T bagi operasi kilang itu. Okey, so tak lari daripada kita membuat peta lah. Kalau nampak sini kita ada 2 fungsi. Bermaksud kita ada 3 set. Okey, kita ada 3 set dekat sini. Okey, apakah fungsinya? Fungsi mana dulu? N dululah. NT bermaksud di sini objek dia T. Okey, bawah dia ada 100 T kecil ya. Tolak 5T squared dan CN ya, menyusul fungsi CN dengan 15,000
tambah 8,000. 8,000x. Okay. Bermaksud okay, kita dah siapkan dulu punya peta. Okay, kat sini pun N. Cari cos C. Cari cos C bermaksud dia nak sebut C dulu. Okay, bermaksud C, bermaksud NT masuk dalam C kan. So, dia macam jadilah NT. Jadi, NT adalah X kepada C. So, semua ini adalah X kepada C. So, kita masukkan saja 15,000 tambah 8,000. X dah bertukar jadi apa? 100T. 100T tolak 5T squared. Okay. So, pemudahkan 800,000 T tolak 40,000 T squared. So, ini saja kos C yang diperlukan untuk kilang beroperasi. Okay, so Alhamdulillah. Habis! Hai adik, terima kasih kerana menonton video tutorial buku teks Braille Teacher. I hope you guys like it and make sure you guys follow my other social media platform and I'll see you there. Be good at maths. Go, save your future.